Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan terkini sahabat-sahabat semua berkaitan dengan arahan daripada pihak ISPRM kepada dua anak Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk isytiharkan harta. Dan kita dengar mereka telah meminta untuk menambahkan waktu untuk mereka isytiharkan harta. Sekiranya tidak berjaya dalam masa 30 hari ini, mereka bakal didakwa, sahabat-sahabat semua. Jadi saya kongsikan kenyataan media hari ini, yang mana selepas Mirzan Moghzani Mahathir pula dapat 30 hari tambahan untuk isytihar harta. Jadi kalau dalam masa 30 hari, seperti yang saya katakan tadi sahabat semua, mereka akan didakwa. Seorang lagi anak Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Moghzani Mahathir, telah mendapat kebenaran untuk melanjutkan tempoh pengisytiharan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Lapor portal berita Scoop malam tadi, ISPRM memberikan lanjutan 30 hari sama seperti Tan Sri Mirzan Mahathir. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya ISPRM, Tan Sri Azam Baki, ketika dihubungi portal. Moghzani telah memohon untuk melanjutkan tempoh pengisytiharan harta. Jadi ISPRM akan benarkan tambahan 30 hari katanya. Dilaporkan Mirzan dikehendaki mengisytiharkan segala aset ahli dan tidak ahli yang berada dalam pegangannya, sama ada di dalam atau di luar negara, dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan, iaitu 18 Januari. Dan Moghzani pula disiasat mengikut Akta ISPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2021. Menurut Mirzan dan Moghzani, mereka diminta untuk mengisytiharkan aset dari tahun 1991, yaitu ketika Mahathir mula menjadi Perdana Menteri. Namun mereka meminta masa yang lebih kerana mahu mengumpulkan maklumat selama 43 tahun itu dan sukar, dan itu adalah satu usaha yang sukar atau mustahil. Itu antara kata-kata daripada anak kepada Mahathir ini. Kalau sebelum ini sahabat semua, ISPRM juga memberikan 30 hari kepada Mirzan, tempoh lanjutan untuk isytihar harta. Dan hari ini sekali lagi kita mendengar anaknya yaitu Moghzani juga diberikan masa tambahan. Jadi kedua-dua perkara ini sebenarnya sudah pun disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya yaitu Azam Baki, berkata mereka telah memberikan lanjutan ke atas permohonan rayuan dari anak kepada Mahathir Mohamad ini. Dan jika tidak, sebenarnya sahabat semua, jika dalam masa tambahan ini mereka juga gagal untuk isytiharkan harta, maka tiada pilihan lain selain daripada pihak ISPRM akan membuat pendakwaan kepada dua anak Mahathir Mohamad ini. Itu dia. Dan seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan menempelak atau menyekolahkan siapa ni, Taqiyuddin Hasan, yang telah membuat satu kenyataan yang boleh dianggap sebagai kenyataan biadab, sehingga Sultan Selangor pun membuat satu teguran secara terang-terangan, walaupun tidak menyebut siapakah individu itu, tapi kita tahu bahwa individu yang disebut itu adalah MP daripada Parti PAS, iaitu Taqiyuddin Hasan. Jadi seorang ini ahli parlimen daripada DAP berkata, tak pernah saya label hari hitam, putih, hijau bila anak guam kalah kes, katanya. Beliau juga adalah seorang peguam Jadi kalau kita lihat kenyataan beliau yang sepetik daripada Harapan Daily, ahli parlimen Bangi Sarizan Johan berkata, sepanjang beliau mengendalikan kes mahkamah, tidak pernah beliau sebut mana-mana hari sebagai hari yang hitam jika kemenangan tidak berpihak kepada anak guamnya. Menurut peguam itu, istilah Jumaat yang hitam yang digunakan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan jelas adalah percubaan untuk menghasut rakyat. Bila anak guam saya kalah kes, katanya, saya tidak pernah sebut hari itu sebagai hari hitam ke, putih ke, hijau ke, katanya. Label Black Friday yang diberikan adalah percubaan untuk menghasut. Jadi bila ditegur oleh Tuanku Sultan Selangor, cuba pula tunjuk downplay apa yang dimaksudkan. Katanya mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh kenyataan terbaru dari Taqiyuddin semalam, yang mana Taqiyuddin Hasan menganggap kenyataan Jumaat hitam yang dibuatnya
selepas Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 peruntukan dalam anekmen jenayah syariah Kelantan terbatal adalah reaksi biasa sebagai peguam yang kalah dalam satu kes mahkamah. Ini antara kepakaran ya pemimpin-pemimpin daripada PAS ya untuk memusingkan fakta, memusingkan maksud apa yang mereka katakan itu. Ya, ini antara kepakaran mereka. Kita tidak boleh nafikan. Memang hebat. Ini kehebatan. Saya puji dengan kehebatan pemimpin-pemimpin daripada PAS ini untuk memusingkan segala kenyataan mereka. Katanya bila saya kalah kes, saya kata ini Isnin yang hitam atau selap saya yang hitam. Ini hari hitam untuk anak guam saya, katanya dipetik di Malaysia Kini ketika sesi dialog antara pemimpin PAS dengan media bahasa Cina di Kuala Lumpur. Kau tengok, dalam kenyataan beliau tiada pun dia nyatakan ini adalah hari hitam ya untuk anak guam saya. Tidak ada, sahabat semua, dia nyatakan. Dia nyatakan ini adalah hari hitam ya, mahkamah, undang-undang, mahkamah dan sebagainya. Itu yang dinyatakannya, sahabat semua. Kita tengok bagaimana hebatnya mereka memusingkan sendiri kenyataan-kenyataan yang mereka pernah keluarkan. Jadi sebelum ini Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah turut menegur kenyataan mengelirukan termasuk gelaran Black Friday oleh pemimpin tertentu terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019. Tanpa menambahkan sesiapa, Sultan Sarafuddin ada pihak mengulas berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak tertentu sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Itu antara tita daripada Sultan Selangor, sahabat-sahabat semua. Ya, jadi kita boleh nampak ya kalau individu yang ditegur ini sebenarnya ya memang terkenal dengan sikap golojoh sembrono. Kalau beberapa ketika mereka menjadi kerajaan, mereka yang di Pertuan Agong juga turut menegur ya dan merasa kesal kerana mereka membuat ataupun membatalkan darurat itu tanpa perkenan ya daripada yang di Pertuan Agong. Sehingga hari ini ya perkara itu didiamkan begitu saja oleh kerajaan ketika itu. Tidak ada tindakan pun ya, dan jelas apa yang dinyatakan oleh individu itu adalah sesuatu yang amat memalukan. Mengumumkan sesuatu yang belum diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong, lalu katanya ya darurat sudah dibatalkan. Lepas itu tarik darurat itu dibelakangkan. Betapa hebatnya mereka, sahabat-sahabat semua, untuk memperbodohkan rakyat. Jadi Anda di luar sana, adakah Anda begitu mudah untuk diperbodohkan? Adakah Anda begitu mudah untuk diperbudak-budakkan, ditipu dan sebagainya? Ini yang perkara harus Anda fikirkan, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.